Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, episod jalan-jalan cari workshop. Kali ni kita nak bawa ke satu bengkel yang spesialis pasal clutch. So, siapa-siapalah yang nak upgrade ke, nak repair ke, nak pakai clutch performance ke, ini bengkel dia. Dan hari ni kita nak bawa korang semua, kita interview dia punya owner. Dia cerita sikit lah pasal dia punya business. So, mana tahulah korang nak something lah dekat modify lah kat korang punya kereta kan. So jom kita pergi tanya dia punya bos. Nama One Casper. One Casper ni salah satu daripada commercial name. Commercial name atau mewakili Casper Racing Motorsport lah kan. So kerja yang saya buat ni lebih kepada refurbish, repair, upgrade clutch. So dia daripada clutch standard sampailah ke racing clutch. Dia macam tu lah. Sebab clutch ni dia main peranan yang sangat besar. Okey, paling simple kita nak fikir, kita nak deliver power engine ke roda akan melalui clutch dulu. So dia di tengah-tengah. So kalau engine kita develop beratus-ratus horsepower tapi clutch tak boleh nak support yang ratus-ratus tu, kita akan dapat puluh-puluh je. Macam tu lah dia punya cerita. Clutch ni dia banyak spek. Dia banyak spek, dia banyak jenis, dia banyak material kan. So dia lebih kepada heavy duty material untuk support power yang lebih tinggi. So itu salah satu daripada knowledge pasal clutch yang kita kena tahulah kalau dalam dunia motorsport ni kan. Tak semestinya clutch standard kita boleh deliver power yang korang upgrade pada enjin. So Casper Racing Motorsport start buat clutch ni daripada tahun 2014. So 2014 kita bermula dengan bisnes ni disebabkan oleh kereta sendiri yang sentiasa menghadapi masalah clutch. Kita beli baru pasang, pasal clutch slip ni pun sama. So daripada situlah saya ambil inisiatif untuk belajar pasal clutch dan fokus pada bisnes clutch saja kan. Tapi kalau ada juga yang tanya-tanya bab enjin, sebenarnya saya tahu tapi dah lupa, dah lama lah kan. So dah tak ingat. So lebih fokus pada clutch. InsyaAllah apa-apa masalah kita boleh bagi penerangan. Kalau cukup bajet korang boleh repair lah. So boleh contact saya di YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada kan. Itu antara media-media sosial yang boleh hubungi saya. Tapi jangan, apa orang kata, boleh tanya tapi jangan terlalu tak ada knowledge langsung pasal kelas. At least ada knowledge sikit. Okay, so kita boleh bagi penerangan apa yang sepatutnya korang buat dan apa kelas yang perlu korang pakai untuk korang punya enjin. Casper Racing dia calibration dengan different motor. Different motorsport ni ada di Puchong Intan je. Dekat tepi highway LDP korang boleh nampak different motorsport. So di situlah duduknya Casper Racing. Operation hour, okay, kita start daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu ni untuk hari kita buat SWOT. Maksudnya SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, untuk kita buat kerja pada minggu depan. So untuk penyusunan jadual lah sebenarnya. Simptom-simptom macam COVID pula tanya situ saja awal. Okey. Yang pertama, faktor usia part tu sendiri pun dah mainkan peranan ataupun dah mendatangkan simptom-simptom rosak kelas ni. Sebab kelas ni sebenarnya dia tak ada yang tahan lama sangat. Sebab material dia ada weakness dia. Pada
jangka hayat dia. Kalau tak faham witness, dia ada jangka hayat dia. Katakanlah dia 100,000 mileage kan. 100,000 mileage, dia yang rosak bukan komponen yang besi, dia komponen lining. Sebab dia memang wear and tear punya part. Ada jangka masa yang panjang, ada jangka masa yang pendek, ikut pada kegunaan dan jenis material. Saya pernah buka ada satu kereta Iswara ni, daripada tahun kereta keluar sampai ke tahun yang dia hantar kat saya tu masih elok lagi. Masih elok lagi sebab tak jalan. Kereta tu tak jalan, jadi dia memang proceed nak repair sebab jangka hayat dia dah terlalu lama. Tapi ada juga yang aspek kelas racing kelas macam trend dekat Malaysia motorsport, dia lebih kepada kelas loceng. So brand-brand kelas loceng macam OS, Ogura semua. So benda ni dia wear and tear dia sangat cepat habis. Sangat cepat habis sebab material dia base pada sintered material, dia ada copper, dia ada ceramik, macam-macam jenis ada. Itu material tu mewakili daripada dia punya heat resistant. Maksudnya dia tahan panas pada kapasiti kepanasan dalam gearbox tu banyak ni, so kena pakai material banyak ni. Dia macam tu lah. Banyak soalan yang saya dapat, keras ke tak pedal kalau kita pakai kelas jenis macam ni. Okey, kat sini saya ambil kesempatan untuk menjelaskan kerasnya pedal tu datang daripada mana dan kenapa dia keras. Okey, dan ada juga yang berpendapat kelas tak ada spring ni pedal keras. Itu sangat salah. Sangat salah. Sebab apa? Kelas plate ni dia tak ada tekanan. Kelas plate dia tak ada tekanan, yang ada tekanan pada kelas cover. Pada kelas cover tu yang mendatangkan keras ke lembut. Okey, kenapa lembut dan kenapa keras? Okey, kita start pada yang lembut. Lembut ni dia lebih kepada untuk daily use. So power engine keluar daripada factory 90 horsepower. So yang lembut ni boleh support 100 horsepower. So dia akan lebihkan 10 untuk clamping rate dengan load barang yang kita akan bawa lah dekat kereta tu. Maksudnya kita bawa orang, kita bawa barang. So itu tugas kelas cover sebenarnya. Kelas plate ni dia just lapik je. Dia just pelapik untuk menggerakkan satu-satu kereta. Okey, kelas cover keras ni kenapa? Keras ni adalah clamping rate daripada kelas cover tu sendiri. Sebab tu bila racing class ni dia memang keras. Keras dia ada rate-rate dia pula. Berapa torque yang dia boleh pegang, 40, 50, 60, tu semua base pada dia punya kelas cover. So dekat sini memang saya ambil peluang untuk betulkan kelas racing memang keras je. Memang keras. Itu untuk pegang power enjin, transfer ke roda dengan lebih padu. Itu tugas dia. Tugas kelas cover sebenarnya, bukan kelas plate. Kelas plate ada spring ke tak ada spring tu tak ada mendatangkan keras. Dia just untuk cushion saja. Tak ada spring ni dia lebih rigid. Maknanya kita lepas kelas dia terus sentap. Kalau ada spring ni dia ada soft damper untuk keselesaan. Sebab tu kereta yang di jalan raya lebih elok ada spring. Untuk cushion damper lah orang cakap, keselesaan. Bahagian yang selalu rosak sebenarnya akan house adalah kelas plate. Contoh kelas plate yang house saya tunjukkan. Okey, saya ambil kat sini. Yang ini contoh kelas plate yang house. Kenapa dia burn macam ni? Sebab bila kelas slip terlalu tinggi, material dah tak boleh tahan. Dia panas. So dia akan pecah-pecah. Ini base material dia asbestos. Asbestos material, dia tak ada copper content, dia tak ada konten-konten yang keras macam besi ke apa, dia just asbestos saja. So dia ketahanan dia lebih kurang, ketahanan dia hanya boleh cover pada yang standard daily. Tapi bila kita henjut main drift ke, main drag ke, so dia tak boleh tahan lah. So ini bukan kelas untuk drag purpose ataupun race purpose. Dia lebih kepada daily lah. So bagi kawan-kawan lah, kawan-kawan yang nak pakai clutch, so better kita study dulu
kelas enjin kita ni perlu kelas yang macam mana supaya kita tak ada over budget untuk beli kelas yang tak diperlukan enjin. Tapi disebabkan budaya main kereta, kita nak kelas loceng. Padahal kelas loceng tu sendiri dah mendatangkan banyak benda yang boleh rosak barang wear and tear, sebab dia ada vibration yang sangat tinggi. So tadi apa enjin kita perlukan, yang itu saja kita beli kan. Tak perlu kita over budget untuk beli kelas-kelas yang ikut trend. Okey. Itu je yang boleh saya share. Terima kasih juga pada JK yang sudi merealisasikan sharing saya ni dekat channel dia. Alright. Okey. So korang boleh contact dia punya social media. Instagram ada, WhatsApp pun boleh. Kalau WhatsApp direct call pun boleh. Nanti mungkin nombor boleh dapat dekat description JK. Alright, boleh. Alright, okay. So thank you so much. Kita jumpa lagi. Okay, terima kasih bro. Alright.